warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Yang semati tuan-tuan, sosok kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Irsyad USJ 1. Jangan lupa juga kepada tuan-tuan hadirin sekalian, ayah-ayah, abang-abang muslimin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada tengah hari yang penuh keberkatan ini, untuk sama-sama kita mendengar beberapa penerangan dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan beberapa ayat Al-Quran yang akan kita bicarakan pada tengah hari yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di saat ini menjadikan pertemuan yang bertambah keberkatan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemuliaan hidup di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Apa khabar semua? Senyap semua? Takkan tidur lah aku awal lagi, khutbah pun tak mula lagi. Jadi ala kulli halnya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada terkena sambaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi satu gambaran yang Allah SWT sebut sedemikian sebab Allah suruh kita jaga diri kita dan jaga keluarga kita supaya jangan terkena api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah kata, wahai manusia sekalian, ketahuilah oleh kamu bahwasanya anak-anak kamu dan harta kamu semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta, anak pinak, semuanya itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Bahkan ayat yang kita baca di awal tadi, Allah suruh kita pelihara keluarga kita supaya jangan terkena sambaran api neraka Allah Subhanahu wa taala ketika mana dibangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah setelah selesai perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi sekalian, dalam situasi kita hidup sekarang ini, kita perlu mengambil peringatan demi peringatan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah sebut, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah kata apa? Berilah peringatan kepada ahli-ahli keluargamu yang terdekat. Maksudnya Allah suruh kita jaga sungguh-sungguh keluarga kita ni supaya tak terjerumus ke lembah kebinasaan setelah kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bahkan di alam barzakh pun Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga sungguh-sungguh, buat amalan yang hebat-hebat, buat amal-amal soleh yang boleh menyenangkan kita di alam barzakh, sehingga kita diberikan kejayaan yang mutlak, yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Quran yang lain, Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar. Apa kata apa? Hari ini tidak memberi manfaat sedikit pun harta dan anak pinak kamu, melainkan kamu datang bertemu dengan Allah, bawa takwa, bekalan yang paling takwa, bawa hati yang sejahtera, iaitu takwa. Bukan bawa mai sejahtera ya. Bawa apa? Hati yang sejahtera, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebab apa nak kena bawa bekalan takwa, ustaz? Sebab Allah declare, Allah sebut, Allah isytihar dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu dengan bekalan takwa. Tidak ada bekalan lain melainkan bekalan takwa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Jangan bawa anak nak bertemu dengan Allah, jangan bawa dosa bertemu dengan Allah, jangan bawa harta bertemu dengan Allah. Sebaliknya, bawalah bekalan takwa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi, dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Wahai Rasulullah, apakah doa yang paling afdal kalau kami nak minta dekat Allah Subhanahu wa taala ni? Lalu Nabi tengok keadaan dia, Nabi tengok identiti dia, Nabi tengok respon dia, Nabi tengok keadaan kepribadian dia. Lalu Nabi kata, "Sal rabbak." Mintalah kamu kepada Tuhanmu. Minta apa? Minta al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi bagi tahu kepada dia, Nabi tengok keadaan dia, Nabi tengok dia ni berperwatakan, dia ni banyak benda-benda yang bermasalah pada diri dia. Lalu Nabi kata, mintalah kepada Tuhanmu doa yang paling afdal. Doa kalau nak minta dekat Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Jangan minta benda-benda yang lain. Ini yang paling afdal punya doa. Bahkan Nabi kata apa? Minta keselamatan di dunia sampai ke akhirat kelak, dan minta kesihatan. Minta selamat, minta sihat. Al-afwa wal-afiyah, minta selamat dan minta keampunan Allah supaya Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan, minta ampun banyak-banyak dekat Allah ya. Jangan sombong sangat kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari hujung rambut sampai hujung kaki kita, daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik, daripada kita bayi sampai kita besar sampai sekarang ni, semuanya nikmat-nikmat Allah itu akan dipersoal oleh Allah di atas apa yang kita guna dan kita manfaat ke arah mana. Kalau kita ada ilmu, Allah akan tanya ilmu kita tu kita guna, kita cenderung ke arah yang mana. Kalau kita ada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita selama ni, kita guna dan kita manfaat ke arah mana. Kalau kita ada anak, kita manfaatkan anak kita ke arah mana. Kalau kita ada kereta, kita ada kenderaan, kita ada motor, kita ada segala-galanya, ke mana arah yang kita channelkan dia, sama ada untuk mentaati Allah, sama ada untuk nak mendekatkan diri dengan Allah, ataupun semua yang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita itu untuk menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan baca dalam satu ayat Al-Quran, Allah sebut, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur." Allah kata, inilah kelebihan-kelebihan yang aku berikan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Untuk apa ya? Liyabluwani aashkuru am akfur. Sama ada nak jadi manusia yang syukur di atas pemberian nikmat dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada dia, ataupun sebaliknya nak menjadikan diri dia ini sebagai manusia yang kufur, jauh diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Ustaz, kami pilih jadi hamba Allah yang bersyukur. Itu orang yang cerdik, orang yang bijak, menjadikan dan memanfaatkan segala pemberian Allah kepada dia. Ustaz, kami tak tahu nak jadi macam mana Ustaz. Boleh jadi kami jadi manusia yang kufur di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kami selama ini. Rupa-rupanya kami tak reti nak mai ke masjid. Allah bagi TV besar rumah kita, Masya Allah, besar TV. Kalau jatuh tu mati, tak?
TV tu kalau jatuh ke anak kita, dia duduk tengah tengok TV tu tumbang, mati. Besar gila TV, Masya Allah. Kipas besar tak apa lah tuan-tuan, macam ni sejuk, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, segala yang dikurniakan Allah kepada kita itu, channelkan dia ataupun arahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh senyap semua, Masya Allah. Ini tak masuk khutbah Jumaat. Masuk khutbah Jumaat dia patuk habis, tidur habis. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, saya baru lepas cucuk booster tadi kan, baru cucuk yang ketiga vaksin. Saya naik motor daripada Sungai Besi, cucuk di Sungai Besi, turun main sini tuan-tuan. Naik motor tadi merah muka saya, turun lagi merah muka saya. Duduk depan ni tuan-tuan, rasa macam nak belelong. Tapi tak apalah, kalau saya kojol nanti tuan-tuan, tuan-tuan baca Al-Quran kat saya. Tuan-tuan yang dikasih Allah sekalian, dia apa-apa pun askar dulu tuan-tuan. Bawa orang tak boleh kata apa, askar boleh. Oh askar tak apa, mana boleh askar tak apa, kami pun nak kena je. Tak apa, nanti tuan-tuan pula kena je. Ke tak kena dah? Tak kena dah Ustaz, kami ni 2 cukup dah Ustaz, 2 pun dah nak macam teruk dah Ustaz, 3 ni biar askar je lah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, jadi maknanya segala apa yang Allah kurniakan kepada kita ni, manfaatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab di sana ramai manusia yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tuan-tuan dengar hadis kursi yang saya nak baca ni. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut melalui firman-Nya, melalui perkataannya yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, kalau kita nak jadi kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua, cuba tuan-tuan selidik diri tuan-tuan sendiri. Saya nasihat diri saya, jom kita pakat-pakat selidik diri kita di level yang mana, golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua. Boleh Jom kita semak diri kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awwalu syai'in katabahu Allah ta'ala fil lauhim mahfuz. Ketika mana di awal-awal penciptaan kami lauhim mahfuz itu, kami tulis, katabtuhu Allah ta'ala fil lauhim mahfuz, la ilaha illa ana. Kami tulis di langit Allah, di arasy Allah itu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ni nak sebut kata keagungan Allah ni. Awal-awal dia ciptakan arasy, dia tulis la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manistaslama biqadai. Sesiapa yang menjadi orang Islam, dia reti tunduk di atas ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni syarat yang pertama. Jadi orang Islam tunduk lah. Allah kata apa, follow je Allah, jangan petikai apa yang Allah suruh buat. Semayang 5 waktu, 5. Jangan semayang 4, jangan semayang 3, jangan semayang 2, jangan semayang 1. 5. Haji di Mekah, jangan buat haji di tempat lain. Puasa Ramadan puasa fardu Ramadan. Zakat, kalau mampu untuk mengeluarkan zakat, keluar. Kalau layak untuk dikeluarkan zakat, keluar, jangan simpan. Allah suruh memuliakan anak yatim, mulia anak yatim. Allah suruh memuliakan jiran kiri kanan kita, depan belakang, termasuklah yang non muslim, mulialah jiran kita. Allah suruh kita memuliakan binatang-binatang yang berada di sekeliling kita, mulia. Allah suruh kita menyayangi di antara sesama Islam, mulialah. Jangan duk bergaduh, jangan duk memfitnah, jangan duk maki kawan ni maki kawan ni petikai kawan ni fitnah kawan ni. Jangan. Islam tak suruh kita jadi macam tu. Sekian dimaklumkan. Kan? Jadi maknanya segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita turuti apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Selesai itu. Itu namanya manistaslama biqadai. Jadi orang Islam reti tunduk segala apa yang Allah perintahkan kepada dia, maka dia jadi orang Islam yang baik.
wa yasbir ala balai, bahkan dia reti sabar di atas apa yang Allah uji kepada dia. Jadi orang Islam kena sabar. Allah uji apa dekat kita, sabar. Allah uji anak kita, Allah uji isteri kita, Allah uji keluarga kita, Allah uji harta benda kita, Allah uji kenderaan kita, Allah uji rezeki kita. Sabar. Sabar. Masya Allah. Ustaz, saya tak tahu macam mana Ustaz nak lepaskan ujian yang Allah kurniakan kepada saya ni Ustaz. Tolong saya Ustaz. Tu macam tu. Jadi maknanya segala apa ujian dan uji Allah itu kepada hambanya, tolong sabar, sebab di sebalik ujian itu ada hikmah yang Allah cuba nak mengangkat darjat seseorang hambanya melalui ujian yang Allah kenakan ke atas kita. Betul kan? Kita diuji tak boleh datang masjid. Betul tak? Uji, Masya Allah. Marah berkandang. Faham marah berkandang? Marah berkandang okey lagi Ustaz. Maki berkandang. Dia maki habis. YHWHO semua dia maki habis. Tok Mufti pun kena. Dia marah sungguh sebab tak boleh main masjid. Allahu Akbar. Sabar je lah. Sabar. Allahu Akbar. Jadi maknanya segala ujian yang Allah kurniakan kepada kita, sabar. Tadi yang pertama, Islam yang tunduk. Kemudian kesabaran di atas segala ujian. Yang ketiga, wa yashkur ala ni'mati, dan dia reti syukur di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Syukur. Allah bagi nikmat sihat, mainlah rajin semayang sikit di masjid, janganlah semayang di rumah. Orang lelaki afdalnya semayang di mana? Di masjid, bukan di rumah. Pakcik-pakcik ya, abang-abang, semayang di masjid. Afdal bagi lelaki semayang di masjid. Memadai dia hadir ke masjid itu sebagai tanda kesan orang yang soleh. Orang perempuan afdal semayang di mana Ustaz? Orang perempuan afdal semayang di rumah. Tetapi kalau boleh menjaga pantang larang dan segala apa yang dilarang, maka boleh datang ke masjid. Memadai dia semayang di rumah untuk menjadikan dia sebagai sifat-sifat seorang isteri yang solehah. Tetapi kalau seorang suami yang tidak ada apa halangan tiba-tiba semayang di rumah, maka dia menjadi suami yang solehah. Sekian dimaklumkan. Faham? So semayang masjid lah. Semayang di masjid, jangan main semayang kosong macam tu saja. Lalu kat tabur masjid, buat duit dalam tu. Tak ada orang lain melainkan kita yang nak membesarkan rumah Allah dengan infak kita ke tabur masjid. Boleh? Itu tanda syukur. Syukur rezeki, infak. Segala apa yang Allah berikan kepada kita itu infak. Syukur dari sudut perbuatan kita, datang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari sudut perbuatan kita. Boleh? Bahkan Allah kata sekiranya ada tiga-tiga benda ini, elemen tiga-tiga ni ada dalam kepribadian dia. Allah kata apa? Katabtuhu sadiq. Kami catat dan kami tulis hamba-hamba kami yang cukup lengkap 3 dos ini. 3 dos tuan. 3 dos tu ya. Senang je. Dos yang pertama tadi dia jadi seorang Islam. Dos yang kedua tadi dia reti sabar di atas ujian. Dos yang ketiga dia reti syukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Allah kata katabtuhu sadiq. Kami catatkan dia sebagai hamba-hamba kami yang benar. Masya-Allah. Yang benar ni dia duduk level yang mana Ustaz? Yang benar ni duduk level yang mana Ustaz? Di dalam senarai ranking orang yang soleh di sisi Allah, dia duduk golongan yang kedua selepas para nabi. Masya Allah. Mana Ustaz tahu? Ada ayat Quran ke kata macam tu? Ada? Bukan cakap kosong. May yuti'illaha wa rasul faulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Yang kedua. Masya Allah. Kemudian wasyuhada yang ketiga. Was-salihin yang keempat. Maksudnya dia duduk di ranking yang kedua, di atas senarai orang yang paling mulia selepas kenabian. Masya Allah. So tuan-tuan nak jadi yang mana? 3 dos ini tolong jaga elok. Boleh? Sebaliknya, wa man lam yastaslim biqada'i, siapa jadi orang Islam
Dia tak nak tunduk segala ajaran-ajaran Islam yang Allah kurniakan kepada dia. Allah perintahkan apa kepada dia, dia menolak, bahkan dia ingkar untuk nak mentaati Allah. Walam yasbir ala balai, bahkan dia tak erti sabar di atas ujian Allah ke atas dirinya. Walam yashkur ala ni'mati, dan dia tak erti bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan kepadanya. Maka ambillah kata-kata Allah ini. Cuba tuan-tuan dengar kata Allah ni. Suruh taat kepada Allah tak nak, suruh syukur dengan nikmatnya tak nak, suruh sabar di atas ujiannya tak nak. Allah kata apa? Faltakhiz ilahan siwaya, kamu carilah Tuhan lain selain daripada aku. Cari Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Carilah Allah, kerana siapa yang mendapati Allah, maka dia akan ada segala-galanya di dunia, bahkan menjadikan kebahagiaannya yang berterusan hingga ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tu tuan-tuan? Jadi tuan-tuan fikir, tuan-tuan berada di level yang mana? Golongan yang pertama tadi ataupun golongan yang kedua? Ustaz, kami golongan yang pertengahan. Pertengahan ni haru biru. Dia tak ada stand dia. Kena ada stand tak? Ustaz, saya golongan yang first class tadi, Ustaz. Okey lah. 3 dos dah ada? Ya, 3 dos dah ada. Okey lah tu. Ustaz, baru 1 dos, 2 dos belum ada lagi, Ustaz. 2 dos yang ketiga pun tak ada lagi, Ustaz. Yang tu kena fikir balik. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana akidahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia reti taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi sekalian, saya rasa itu saja yang boleh saya bincang-bincangkan pada tengah hari ini sebagai tazkirah ringkas untuk sementara nak menantikan masuknya waktu Jumaat pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan memberkati kehidupan kita di dunia hingga ke akhirat kelak, insyaAllah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Engkau rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Engkau rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Engkau rezekikan kami untuk menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, di akhir hayat kami sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Engkau rezekikan kami untuk dibebaskan kami daripada fitnah di alam barzakh, dan kami dibebaskan daripada siksaan di alam kubur kami nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah cinta kami, rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.